Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya akan tunjukkan macam mana cara saya buat almari meja dengan pocket door. Saya mulakan dengan memotong plywood 18mm untuk dijadikan rangka luar almari terlebih dahulu. Untuk rangka luar ini saya gunakan ketebalan 50cm. Dan saya potong menggunakan crepe rib cut untuk memudahkan saya potong secara berulang. Secara keseluruhan untuk projek ini saya gunakan 3 keping plywood 18mm, 1 keping plywood 9mm dan 1 keping rubber wood 20mm. Selepas kita dah potong ikut lebar, kita potong ikut panjang pula. Kali ini saya gunakan crepe AccuCut. Inilah hasil potongan tadi. Ini adalah rangka luar dan rangka dalam. Yang ini saya potong sedikit bahagian bawah belakang kabinet untuk supaya dia tak berlanggar dengan baseboard dekat dinding nanti. Saya hanya potong menggunakan jigsaw sahaja. Disebabkan saya tak jumpa hardware pocket door dijual dekat Shopee, so saya decide untuk gunakan sliding door guide ni. Mula-mula kita ambil ukuran dulu. Yang paling penting adalah ukuran kedalaman roller ni. Yang ni yang paling penting. Kita transfer ukuran kita tadi tu kepada top dan bottom kabinet kita untuk kita buatkan laluan groove untuk roller tadi. Kita kena pastikan groove ni sama untuk bahagian atas dan bahagian bawah selari supaya pintu kita nanti tak sengit. Saya gunakan router bit 12mm sebab dia sama saiz dengan roller tu. Saya gunakan crepe AccuCut untuk guide saya punya router supaya saya dapat buat garisan yang lurus lah, tak bengkok-bengkok. Kalau tidak nanti pintu kita nanti tak smooth. Kedalaman groove saya ni adalah 1cm. Jadi saya akan buat sebanyak 3 kali lah. Saya akan turunkan bit tu sedikit demi sedikit supaya tak stres sangat saya punya bit tu. Pastikan kedalaman groove kita ni sama ya untuk keempat-empat bahagian supaya nanti tiada masalah pintu kita. Ni saya test tengok roller tu boleh berjalan dengan lancar atau tidak. Ni saya ulang proses yang sama untuk 3 bahagian lagi. Tips dia kat sini, pastikan kita punya groove tu lurus, kedalaman mesti sama dan juga jarak dari tepi tu pun mesti sama untuk keempat-empat bahagian. Oh ya, dan pastikan kita stop dekat ujung tu, jangan terus habiskan, kita stop seagak-agak ketebalan pintu kita. Macam saya, tip pintu saya 18mm, so saya stop groove saya tu ngam-ngam untuk pintu saya nantilah. Ni saya tebuk lubang poket skru untuk bahagian tapak almari.
Kali ini saya buat tapak ada dua, satu depan dengan satu belakang. Saya mulakan proses mencantum dengan melekatkan tapak ke bahagian bottom panel terlebih dahulu. Kat sini boleh nampak tapak kat bahagian belakang tu saya bagi jarak sikit supaya dia ngam dengan yang saya potong dengan jigsaw tadi. Kemudian nanti akan nampak. Sekarang ni saya akan cantumkan rangka luar almari ni. Okey, kat sini boleh nampak kenapa saya jarakkan tapak belakang tadi. Ngamkan dengan yang saya potong dengan jigsaw tadi tu. Untuk mudahkan saya cantumkan kabinet ni, saya terlebih dahulu saya tembak paku dulu, and then baru saya drill dan screw. Sekarang saya cantumkan bahagian top dulu. Saya buat sebelah dulu, top dengan bottom dan top untuk belah kanan dulu. Kemudian baru saya cantumkan panel yang belah kiri pula. Bila saya tembak paku dulu ni mudahlah sikit. Saya boleh drill dan screw tanpa susah-susah nak pegang. Ini saya gunakan Nippon Hydro Wood coat clear untuk dinding rangka dalam dan juga rangka luar bahagian dalam yang dekat tempat yang kita akan slidekan pintu tu. Sebab lepas kita dah cantumkan dinding dalam nanti, kita dah tak ada ruang untuk nak cat. Sebab tu saya cat dulu awal-awal. Saya guna warna clear sahaja sebab nanti tak nampak pun colour. Sebab dia akan terlindung dengan pintu kan. Sekarang saya akan lekatkan sliding guard ni pada pintu. Satu atas, satu bawah. Saya potong sikit ni supaya nanti dia ada gap. Antara rangka kabinet dengan pintu tu dia ada gap sikit.
Okay, sekarang kita test pintu kita boleh masuk dengan mudah atau tidak. Slide dia dah okey. And then kita tengok gap dia pun dah okey, dah cantik. Kalau tak cantik, kita boleh adjust lagi lah kita punya kedudukan sliding guide tu. Bila pintu dah okey, barulah kita boleh start pasang rangka dalam. Kita bagi anggaran ruang yang mencukupi untuk pintu tu slide keluar masuk. Tak perlu besar sangat. Tapi jangan kecil sangat. Nanti kan kita punya pintu tu tak boleh nak slide dengan smooth. Saya gunakan kayu tu sebagai spacer untuk jarak dia. Jadi saya tak perlu nak ukur-ukur. Ini saya cantumkan bracket untuk top meja. Lebih mudah cantumkan dalam kabinet tu sendiri supaya saya boleh dapat dia punya saiz yang ngam. Saya buat bracket ni supaya top tu boleh mampu menahan beban lah. Sebab kita nanti nak letak monitor. Lepas tu nanti mungkin orang akan letak tangan berteleku kat atas tu. Jadi dengan adanya bracket ni, jadi top kita tu lebih kukuh lah. Saya ukur ketinggian ni daripada lantai. Saya nak supaya top saya tu berada pada 30 inci dari lantai. Saya letakkan skru siap-siap pada bracket tu untuk mudahkan saya lekatkan pada kabinet ni lah. Dan saya pastikan dia level lah. Tak dalam meja kita sengit sebelah nanti. Yang ni adalah divider untuk bahagian CPU dan dia juga akan jadi menampung beban juga untuk top kita. Sebab jarak kita agak panjang, jadi kita tak nak top kita melendut. Divider ni menolong jugalah nanti. Kalau nak tahu kenapa rangka dalam saya tu jauh sangat bezanya daripada rangka luar tu, sebab saya salah bajet beli plywood sebenarnya. Jadi saya tak cukup. So saya pun kecilkanlah sikit dia punya rangka dalam tu. Apa pun okey je. Ni saya dah pasang bracket untuk para atas juga. Cuma saya tak rakam video. Sekarang kita tampal dinding belakang lah. Kita cuma gam dan skru. Saya cuma tampal dinding untuk rangka dalam sahaja. Sebab rangka yang luar tu nanti untuk mudahkan kita
tanggalkan pintu. So saya tak tutup bahagian pintu tu lah. Okay, nampak kan saya ada bagi ruang sikit tu kan. Itu untuk nak slide pintu keluar masuk nanti. Cuma bila kabinet almari ni dah dirapatkan ke dinding, pintu dah tak boleh terkeluar lah dah. Kecuali kita akan tarik kabinet ni ke depan, baru kita boleh keluarkan pintu. Ni top saya dah siap potong, cuma saya tak rakam masa saya potong. Saya potong untuk para atas dan juga untuk top meja kita. Saya gunakan Nippon Hydro Wood warna teak untuk top dan para atas tu lah. Saya sapu 2 lapisan. Selepas 2 lapisan baru saya gosok dengan 320 grit and then baru saya apply coat yang ketiga yang final. Sekarang saya cantumkan drawer. Saya cuma gam, tembak paku dan skru sahaja. Kemudian saya pasangkan drawer slide pada rangka dalam kabinet. Kemudian saya pasang drawer pada drawer slide tadilah. Drawer ni saya dah cat siap-siap. Saya guna je cat apa yang ada sebab tu colour dia tak ikut tema sikit. Lagipun dia duduk kat belah dalam, tak ada siapa nampak pun colour dia lain. Anak kata colour ni colour tali ayam. Drawer kecil ni saya saja pendekkan sikit untuk bagi laluan kabel nanti. Okay, sekarang saya akan pasang drawer front. Saya gunakan batang aiskrim tu sebagai spacer. Kemudian saya just screw sajalah daripada dalam.
Untuk lekatkan top meja dan juga para, saya gunakan L bracket ni. Saya just skrukan L bracket tu pada kabinet dan juga pada top. Cuma saya tak skrukan semua lagi buat masa ni sebab nanti saya akan angkat kabinet ni naik atas. Jadi top ni saya akan buka balik. Okay, sekarang saya akan pasang balik pintu dari belakang. Saya masukkan balik drawer sebab tadi nak pasang top ni buka drawer. Saya gunakan template yang sama masa saya buat rak buku dengan credenza tu juga untuk handle tu sebab saya beli yang sama je. Okey, mari kita lihat bagaimana dia berfungsi. Yang belah kiri ni ada kurang smooth sikit tapi bolehlah. Yang belah kanan ni okey sikit. Untuk akan datang, kalau saya nak buat lagi kabinet yang macam ni, saya rasa saya akan cuba gunakan drawer slide pula. Okey, itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Bye.